Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang diterjemahkan dengan ringkasan kitab Jalan Mereka yang Menuju Allah. Dalam siri terjemahan dia tulis, kita telah masuk bab yang ke-22. Babu zammil jahi war riya'i wa ilajahuma wa fadilatil khumuli wa nahwi dhalik. Bab cintakan pangkat. Al-jah, jah makna pangkat, kedudukan. War riya' dan riya' yang tercela serta cara merawatinya dan kelebihan sifat tidak menonjol diri. Jadi kalau kita belajar ni di zaman banyak penyakit ni, insya-Allah agak tenang sikit kita ni. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya' wasyahwatul khafiyah. Perkara yang paling aku bimbang berlaku terhadap umatku ialah riya' dan syahwat yang tersembunyi. Hadis ini riwayat At-Tabarani dan Ibnu Majah daripada Shaddad bin Aus, sanadnya dhaif. Cuma ada hadis lain yang menguatkan dia, daripada Mahmud bin Labid. Jadi riwayat tu banyak. Syahwat yang tersembunyi, apa maksud dia? Riya tu tahu, kita nampak dah. Riya iaitulah penyakit waktu beribadat. Sedang kita beribadat, kita nak tunjuk pada orang, itu dia panggil riya. Penyakit yang tersembunyi iaitulah keinginan untuk dipandang tinggi. Kita nak orang tengok kita hebat. Ini masalah ni. Penyakit ini sukar untuk dikesan dan disedari bala tipu dayanya yang tersembunyi oleh ulama-ulama besar, apatah lagi masyarakat awam. Jadi kita, kalau ulama pun sukar nak kesan dia punya penyakit ini, kita orang awam ni lagilah sukar. Ujian ini biasanya menimpa ulama dan ahli ibadat yang tekun berusaha menuju jalan akhirat. Nas'alullah as-salamah. Sebab para ulama ke, para pendakwah ke, apabila ada unsur-unsur nak mencari nak jadi selebriti, nak cari kemasyhuran, maka timbullah masalah ni, masalah penyakit ni. Apabila mereka menundukkan nafsu mereka, memutuskan segala keinginan syahwat dan memaksa diri melakukan ibadat, di samping tidak terdorong untuk melakukan maksiat zahir melalui seluruh anggota badan mereka, ketika itu mereka seronok dalam menunjukkan diri dengan ilmu dan amal mereka. Kepenatan mereka dalam bermujahadah terasa ringan lantaran merasa seronok dan tenang apabila mereka diterima baik oleh orang ramai serta dipandang dengan penuh hormat dan mulia oleh mereka. Ini menjadikan hati mereka yang dikuasai nafsu merasa amat seronok sehingga dengan mudah mereka dapat meninggalkan perbuatan maksiat. Mereka mungkin menyangka bahawa mereka ikhlas kepada Allah, sedangkan mereka sebenarnya terjebak, termasuk di dalam dewan al-munafiq. Maknanya kita ni, wal'iyazubillah, kita nampak macam kita ni betul lah, tapi sebenarnya kita masih lagi bersifat munafik. Ini merupakan satu perangkap yang amat berbahaya. Hanya orang yang benar-benar dekat dirinya kepada Allah yang akan terselamat dari perangkap tersebut. Jadi kita mintalah dengan Allah Azza wa Jalla sentiasa berdoa supaya Allah selamatkan kita daripada perangkap ini. Jadi kita nampak kita ni buat benda-benda berdakwah, bergerak yang begitu hebat, rupanya dalam diri kita masih ada lagi perasaan nakkan kepujian, nakkan kemasyhuran, maka itu masih ada lagi perasaan nifak dalam jiwa. Oleh kerana itulah ada kata-kata yang mengatakan bahawa perkara terakhir yang keluar dari pemikiran golongan as-siddiqin ni, iaitulah golongan yang benar iman mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ialah penyakit cintakan pangkat dan kedudukan.
Itulah penyakit yang tersembunyi yang merupakan antara perangkap syaitan yang terbesar. Kerana itu, menjadi kewajipan untuk diterangkan punca, hakikat dan bahagian-bahagiannya. Itu dia panggil muqaddimah kepada perbincangan. Dari sudut bahasanya, bahasa Arab dipanggil tahriru mahallin niza'. Mana kita nak cari poin mana yang kita nak bincang. Jadi poinnya, punca penyakit-penyakit tadi mari daripada penyakit hubbul jah, kerana nakkan kedudukan. Punca cinta pangkat ialah kerana keinginan untuk masyhur dan terkenal. Hari ni pula TV pula bagi macam-macam peluang kan kita. Tak? Boleh jadi pendakwah ni hebat tu kita tu. Sebab ada setengah pendakwah ni dia guna jawatan tu. Dia guna. Macam mana saya ni? Orang kampung tak nak dengar saya cakap saya ni siapa? Walah dia tu kebetulan orang undi ramai ya. Tak semestinya pandai lagi kalau kita kira. Ini adalah suatu bahaya yang sangat besar. Jadi jalan selamat ialah bersikap al-khumul. Jarang dengar perkataan ni. Tak? Kalau kata zuhud selalu dengar. Zuhud tu dalam bab harta. Zuhud dalam bab harta benda. Khumul iaitu lebih suka untuk tidak dikenali atau tersembunyi dari pengetahuan umum. Kerana ahli kebajikan tidak sekali-kali berniat untuk mendapat kemasyhuran dan tidak akan menunjukkan dirinya atau mencari jalan yang menuju ke arah kemasyhuran. Itu kalau kita cari jalan, kita nak tunjukkan diri kita biar masyhur, maka itu dia panggil suatu perkara yang mahzur, yang tidak diizinkan. Tapi kalau dia jadi sendiri macam mana? Kita tak suruh tapi jadi. Sekiranya kemasyhuran itu datang dari Allah, mereka tetap cuba untuk melarikan dirinya kerana mereka lebih mengutamakan untuk tidak menunjukkan diri. Tiba-tiba je orang mari tempat kita ramai walaupun tak adalah kempen macam mana pun. Itu dia panggil kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Namun sebagai seorang yang berjalan menuju kepada Allah Ta'ala ni, mesti ada kebimbangan, takut-takut, tergelincir apabila kita duduk dalam keadaan tersebut. Sebagaimana diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa pada suatu hari beliau keluar dari rumahnya lalu diikuti oleh sekumpulan manusia. Jadi kadang-kadang orang yang hebat-hebat ni dia berjalan tu kiri kanan orang ikut dia kiri kanan. Jadi orang ikut Ibnu Mas'ud ni. Ibnu Mas'ud ni di antara ulama yang banyak menegur. Dia suka menegur benda-benda yang kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. Tapi orang minat juga dengan dia. Jadi itu kita kata punca dianya kerana keikhlasan yang ada pada dia. Keikhlasan dia tu yang menyebabkan orang cari dia. Dia berpaling ke arah mereka lalu berkata, "Kenapa kamu ikut aku? Kenapa ikut saya?" Sedap juga soalan ni. "Demi Allah, jika kamu tahu apa yang terjadi di sebalik pintu rumahku yang tertutup itu, tentu kamu tidak akan mengiringiku walaupun seramai 2 orang." Itu dia panggil ayat tawadhu. Ayat tawadhu. Mana kalau kamu tahu dalam rumah aku, kamu tak akan mari. Kadang-kadang dalam rumah dia duduk nangis dia ni. Cuma orang lain tu kadang-kadang nampak di luar hebat. Di luar hebat. Tapi bila pergi ke rumah dia, macam-macam lagu. Dan dengan perangai, dengan tingkah laku. Bukan saja dalam rumah, maksudnya tempat yang lain daripada majlis ilmu yang dia ada. Ini menjadi kebimbangan kita hari ini. Orang bercakap sedap, bila orang dia bercakap orang menangis-nangis. Tapi dia sendiri balik rumah biasa je. Orang azan pun tak pergi masjid, contohnya. Itu dia panggil kebimbangan kita. Kebimbangan kita kepada tajuk ini. Dalam riwayat lain, Ibnu Mas'ud juga berkata, balik, tak usah ikut aku. Kerana perbuatan kamu itu merupakan satu kehinaan kepada orang yang mengikut dan fitnah kepada orang yang diikut. Mana kamu ikut aku, kamu hinalah ikut aku. Orang yang diikut, dia nak ditabalkan sebagai selebriti, terfitnah juga dia. Hebat aku ni kalau berjalan sampai 5 orang ikut belakang. Kan? Kalau kita nak keluar rumah tu 5 kereta escort kita. Cuma kalau polis escort macam mana? Itu keperluan sebenarnya, keperluan. Kadang-kadang dia orang tengok ada ustaz ni, baru ni saya Imam Madinah bagi. Dia orang kata, "Ustaz nak polis ya?" Saya kata, "Nak."
Biar nampak imam tu semangat sikit lah. Nampak dia mari tu kita sambut dengan begitu hebat. Kemudian program dia ketat. Jadi jalan-jalan kecil, jadi ada polis tu cepat sikit boleh pergi. Adalah kepentingannya pada ketika tertentu. Abu Al-Aliyah rahimahullahu ta'ala, apabila dikerumuni oleh lebih dari 4 orang, dia akan bangun melarikan diri. 4 orang yang lebih, 3 orang duduk okey lagi, 4 orang dia bangun pergi. Dia tak nak jadi orang ramai. Kita ni bangun juga waktu duduk kedai kopi dah. Ramai pula aku nak bayar dah ni. Dah duduk, dia duduk dia di meja lain dah pula. Jadi banyak pula kena bayar ni. Itu masalah. Khalid ibn Ma'dan rahimahullah, apabila majlisnya bertambah besar kerana ramainya orang yang ingin mendengarnya, dia akan bangun dan berlalu kerana bencikan kemasyhuran. Allahu Akbar. Kita ni pula kalau begitu orang tak ramai tu tak nak pergi dah. Apa ni? Surau kecil panggil aku. Sudah dia. Allahu Akbar. Hari ni tuan-tuan jangan bimbanglah. Yang kita bimbangnya, semua yang kita bincang ni masalah al-qulub, masalah hati kita ni. Macam mana nak rawat hati tu. Tengok ni, macam mana orang masyhur ni buat. Kita belajar dengan dia. Imam Zuhri, imam fil hadis Zuhri, pernah menyatakan, kami terlihat terlampau sedikit di kalangan manusia yang mampu berzuhud dalam hal kepimpinan. Dalam bab jadi ketua tak mampu nak zuhud. Kami dapati seorang itu boleh zuhud dalam hal makanan, minuman atau harta benda, tetapi apabila dicabar dalam hal kepimpinan, dia akan mempertahankannya, bahkan sanggup bermusuh kerananya. Dia makan sobat dah kan, kereta pun kecil, tapi kalau orang nak ambil jawatan dia, jawatan pun bukan besar sangat, kadang-kadang ketua cawangan je. Tapi mengamuk dia, jangan cabar aku punya kerusi. Kerana itu anak tengok di antara kesalahan kita ni. Kadang-kadang bila kita tengok kawan kita dapat ni, kita duk lantik dia siap dah. Awak layak pegang jawatan begini-gini. Jangan duk cabar orang. Orang yang pegang jawatan asal tu akan tengok, dia kata dia ni macam nak cabar aku ni. Jadi kita jangan duduk tonjolkan orang-orang yang akhirnya orang yang kita tonjol tu terfitnah nanti. Jadi fitnah kepada dia. Seorang lelaki berkata kepada Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ni masyhurlah, seorang ulama tasawuf ini katakan, ya Syekh, nasihatkanlah aku. Bishr berkata, janganlah menonjol diri dan hendaklah kamu pastikan sumber makanmu itu adalah halal. Puncanya makanan tu. Orang yang suka dirinya dikenali ramai di dunia, dia tidak akan merasai kemanisan akhirat. Kita tak kata dia di akhirat huru-hara, cuma kemanisan itu tak dapat sebab kita seronok dengan pujian orang di atas dunia. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahawa Umar bin Sa'ad pergi menemui ayahnya Sa'ad yang sedang mengembala kambing di pinggir Madinah. Dia pergi tengok ayah dia, dia tak puas hati dengan ayah dia ni. Apabila Sa'ad melihatnya, dia berkata, aku berlindung dengan Allah Ta'ala dari kejahatan si penunggang ini. Hak naik kuda ni, aku minta berlindung Allah Ta'ala dengan dia, daripada dia ni. Jadi apabila Umar sampai, dia menyapa, wahai ayahku, kamu sanggup duduk menjaga kambing dan untamu, dan kamu membiarkan orang ramai berkelahi kerana berebut kuasa. Patut awak pergi nasihatlah. Sa'ad pun menepuk dada anaknya itu dan berkata, diam. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Ambil ni. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada hamba yang bertakwa. Satu, kaya diri. Maknanya kaya ni tidak tamak nak orang, dan tersembunyi, tidak menonjolkan diri. Jadi hadis ni kalau kita pakai ni semua, ada orang buat kerja dakwah dah. Masing-masing beli tanah dalam hutan, tak? Buat surau 4-5 orang duduk ibadat situ. Jadi siapa nak jaga masyarakat ramai di bandar ini? Jadi Sa'ad ini radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang telah pun menjalankan tugas. Dia dah tegur, dia dah sampaikan maklumat. Akhir sekali dia tak mau, orang tak dengar, dia pergi duduk di jaga kambing-kambing unta je. Jadi kita pun kalau kita nak buat benda, kita kena buat.
Mungkin sampai masa nanti apabila dakwah ini tersekat, kita nak duduk di mana tak tahu, maka kita bolehlah buat kuliah di alam maya, duduk atas bukit mana-mana, rakam punya dia video banyak. Sekali-sekala kita turun ke bandar, kita post je, lepas je, lepas tu naik atas bukit balik. Nak kata apa, dakwah kita sampai juga kepada orang. Kita pun tak ada orang nak kacau kita dah. Mungkin pasal ada hadis yang Nabi sebut, di akhir zaman nanti seorang yang baik itu akan lari membawa dirinya dan duduk di celah-celah bukit jaga kambing. Pada waktu itu mungkin dah nasihat orang tak dengar. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian, kita yang belajar dan kita yang tak belajar ini, dengar tak nasihat orang? Berkelahi dalam Facebook, berkelahi di alam maya ni, seolah-olah dunia ni sudah perang dunia, sudah diisytiharkan. Kan? Sama-sama kita, sama-sama orang-orang yang nak kepada kebaikan, tapi kelahi kuat. Jadi orang yang tengok, baik aku jaga kambing. Sebab siapa lagi yang nak dijadikan panduan? Kalau inilah tosyeh-tosyeh yang kita mengharapkan mereka menyatukan hati kita, mereka juga berkelahi dalam masalah hati, dalam masalah hati dan juga masalah pandangan. Jadi tidak ada toleransi, tidak ada orang panggil perbincangan secara harmoni, maka berlakulah huru-hara dalam dunia awam kita. Daripada Abu Umamah diriwayatkan, Nabi bersabda, inna aghbata awliyai indi la mu'minun khafiful dhaz zu hazzin minas salati ahsana ibadat rabbi wa ata'ahu fis sirri wa kana ghamidan fin nas la yushariku ilayhi bil asabi' wa kana rizquhu kafafa fasabara ala zalika thumma naqara bi yadihi faqala ujjilat maniyatuhu qallat bawakiyahu qalla turasuhu. Wali-waliku yang paling hampir, yang paling aku iri hati kerana ingin menjadi sepertinya. Mana iri hati di sini bukan makna hasad, nak suruh hilang nikmat, tidak. Ialah seorang mukmin yang sedikit bebanannya, yang keluarga dia, harta dia tak ramai. Itu maksud dia khafiful zat, maknanya harta dia tak banyak. Sentiasa bersolat, memperelokkan ibadatnya kepada Allah dan mentaatinya secara rahsia. Ini penting ni. Tanda taat ibadat secara rahsia. Dia tidak dikenali antara manusia dan tidak ditunjukkan jari kepadanya kerana ketidakmasyhurannya. Rezekinya mencukupi dan dia bersabar dengannya. Kemudian Nabi SAW melaga-lagakan hujung jarinya atau mengetuk-ketuk hujung jarinya di atas tanah, lalu bersabda, hidupnya pun singkat, sedikit sahaja orang yang menangisi kematiannya juga, dan juga sedikit sahaja harta peninggalannya. Tengok, tuan kita kata hadis ini hasan, tapi dalam peneliti muhakkik kata bahkan hadis dhaif, kerana alasannya tengok di nota kaki yang sudah ada. Jadi walaupun begitu, hadis ini tidaklah sampai peringkat maudhu'. Ibnu Mas'ud pernah menasihati sahabat-sahabatnya dengan berkata, jadilah kamu punca-punca mata air ilmu, pelita-pelita petunjuk, permaidani atau tikar yang terhampar di rumah, sentiasa mendiami rumah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu maksud dia. Dan lampu-lampu yang menyinari di malam hari, petunjuk pada jalan kebenaran, serta hati-hati yang baru yang sentiasa digilak dengan berzikir dan berfikir. Dalam keadaan berpakaian lusuh, kamu dikenali di kalangan penduduk langit walaupun tidak dikenali oleh penduduk bumi. Jadi ada lagi manusia seperti ini. Hari ini ahli-ahli ibadat. Kerana itulah ibadat khususiyah perlu disembunyikan. Jadi anak-anak murid pun tak pasal. Kita tahu kadang-kadang guru-guru kita ni, Masya Allah, Tabarakallah, ibadat dia kuat. Tapi dia tak tonjol depan orang. Ibadat di rumah dia, kalau berjalan tu mulut dia bergerak, dia baca Quran. Itu orang hebat. Jadi kita pula duk bayarkan syekh ni baca Quran 10 juz sehari. Dia yang malunya, kita pula semangat. Kita baca pun tidak. Nah, itu masalah. Jadi masih asyik duk tonjol orang yang kita ni. Jika dikatakan, kalau orang tanya kita, ni, apa yang disebut di sini ialah tentang kelebihan orang yang tidak menonjolkan diri dan mencela kemasyhuran. Persoalannya ialah kemasyhuran mana lagi yang lebih hebat dari kemasyhuran para nabi
dan para tokoh ulama, apakah itu juga tercela? Kan ulama-ulama besar ni masyhur, kan? Adakah mereka tercela? Jawabnya, yang tercela ialah apa yang sengaja dicari oleh manusia. Kita tu tak nonjol-nonjol sangat. Sekiranya kemasyhuran itu datang dari anugerah Allah tanpa dicari dan tidak tercela, tetapi ia menjadi fitnah kepada orang yang lemah hatinya. Orang yang lemah jiwa ini seumpama orang yang kurang mahir berenang. Jika orang lain berpaut kepadanya, dia akan lemas dan melemaskan orang yang berpaut itu. Manakala perenang yang mahir pula, jika orang lain berpaut kepadanya, dia akan menyelamatkan orang tersebut. Jadi kita tengoklah, kalau ulama ni hati dia baik, pendakwah ni orang yang memang ikhlas, zuhud, mukhlis kerana Allah Ta'ala, jadi tidak jadi masalah. Kita berpegang dengan dia, kita pula boleh selamat, kan? Tapi kalau dia lemah, kita tak puji dia, jadi tenggelam sekali dengan dia, sekali dengan kita sekali. Jadi kita kena tengoklah. Kerana itulah dalam hadis yang lepas-lepas yang kita dah baca, Nabi SAW larang kita puji orang. Larang puji orang. Kalau kita puji benda yang dia ada sungguh, dia bangga. Tapi kalau kita puji benda yang dia tak buat, kita menipu. Itu dia panggil keadaannya. Kita puji benda yang dia ada, mungkin dia jadi bangga. Kalau dia tak bangga, dia kontrol, dia ikhlas, selamatlah dia. Pasal itulah Nabi kata, qata'ta unuqa sahibak. Sahibak. Jadi kamu telah potong kepala saudara kamu. Sebab kita puji dia, seolah-olah macam kita potong kepala dia. Kita potong kepala dia. Faslun fi annal jah wal mal huma rukna ad-dunya. Tanda sini. Fasal, pangkat dan harta merupakan dua rukun dunia. Tak ada dunia ni kalau tak ada pangkat dengan harta. Jadi akhirat dah kita. Ketahuilah bahawa kedudukan dan harta adalah dua rukun kepada dunia. Makna harta ialah setiap mata benda yang dimiliki yang boleh dimanfaatkan dengannya. Makna kedudukan al-jah ialah memiliki dan menguasai hati manusia agar mereka memandang hebat kepadanya dan juga mentaatinya serta bersedia berkhidmat untuknya. Jadi kita ada dua. Kita nak harta, benda yang kita miliki. Kita nak kedudukan sebab nak menguasai hati orang. Oleh itu, kedudukan ialah wujudnya kedudukan terhormat dalam hati manusia, di mana mereka percaya bahawa dia adalah seorang individu yang bersifat sempurna, sama ada dari segi ilmu pengetahuan, ibadat, keturunan, kekuatan, rupa paras dan lain-lain lagi. Sebanyak mana mereka yakin terhadap kesempurnaannya itu, sekadar itulah hati mereka tunduk untuk mentaati, memuji, berkhidmat dan menghormatinya. Memanglah kalau orang kita hormat, orang yang kita percaya, kita akan beri kepatuhan, penghormatan kepadanya. Ini menunjukkan bahawa secara fitrahnya, pangkat atau kedudukan adalah sesuatu yang diingini, bahkan lebih dari keinginan kepada harta. Bila ada pangkat, mari harta. Ini kerana harta bukanlah menjadi matlamat pada zatnya, itu bahkan ia hanyalah alat untuk sampai kepada matlamat yang diingini. Jadi harta tu dia panggil wasilah, matlamat. Walaupun begitu, dorongan untuk mendapatkan pangkat adalah lebih kuat. Ketahuilah bahawa pangkat atau kedudukan terbahagi kepada dua jenis, iaitu terpuji dan yang tercela. Kita semua maklum bahawa manusia memerlukan harta kerana keperluan mendesak untuk makan, minum, pakai dan sebagainya. Begitu juga manusia amat memerlukan pangkat kerana mereka memerlukan suatu bentuk benteng kuasa yang dapat menjaga kepentingan mereka, dan juga rakan sekutu yang dapat menolong serta pembantu yang sedia berkhidmat untuk mereka. Menginginkan perkara ini bukanlah sesuatu yang tercela kerana pangkat juga merupakan wasilah atau jalan untuk sampai kepada matlamat sebagaimana juga harta. Jadi kan dalam sahabat yang Nabi suruh pergi berperang tu, Nabi kata mungkin kamu dapat harta. Dia kata tak ya Rasulullah, saya mari di sini bukan nak harta, saya nak beriman, nak ikut Nabi. Nabi SAW kata apa? Ni'mal malus salih. Sebaik-baik harta yang baik itu apabila duduk di tangan orang yang saleh. Jadi Nabi kita puji juga. Sama juga dengan pangkat. Ada orang yang kalau dia ada pangkat, kedudukan, dia memihak kepada Islam.
memberi peluang kepada dakwah, membantu orang-orang yang susah. Jadi ada orang yang bila boleh pangkat, duk kawat harta ke dia ya. Jadi maknanya alat ini boleh digunakan oleh dua-dua kumpulan. Kesimpulan dalam perkara ini, harta dan kedudukan adalah bukan perkara yang diingini atau dicintai pada zatnya. Apabila manusia mencari pangkat atau kedudukan yang dia berhak dan layak untuk memilikinya dengan tujuan mencapai matlamat yang betul, maka hukumnya adalah harus. Contohnya seperti kata-kata Nabi Yusuf AS, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara pentadbirannya. Surah Yusuf. Jadi kalau kita tengoklah contohnya, satu jawatan dalam kawasan kita ni, orang hak minta semua tak layak. Kita kenal mereka. Bukan nak perlekeh orang. Kita ada kelayakan. Maka tak salah kita pergi minta. Saya pun ambil isi borang jugalah. Contohnya jawatan imam di kampung. Kita tahulah orang ni baca Fatihah pun walabolin. Nah. Jadi takkan kita nak ikut walabol juga. Takkan nak ikut dia. Kita alhamdulillah kita bunyi molek. Semuanya ni maka kita kena diminta untuk nak menyelesaikan masalah yang menjadi tanggungjawab kita dalam itu. Sama juga yang minta nak jadi ketua jawatan berbendahara ni, ini semua kaki curi belakang. Maka kita kena tonjolkan diri pergi minta, sebab kita tahu kita ada sifat-sifat yang baik dalam jiwa kita untuk nak menyelamatkan harta awam. Boleh. Sebagaimana Nabi Yusuf AS, dia tahu cara-cara penyelesaian dan dia tahu dia baik. Tapi kalau kita rasa kita baik je, nak buat kerja tak boleh, jangan pergi. Itu masalah juga. Ada orang ni baik, tapi bila pergi jawatan, Masya Allah, hancur jawatan dia. Itu dipanggil masalah. Demikian juga harus jika dengan tujuan menutup kekurangannya, agar kedudukannya tidak terjejas bagi meneruskan usaha ke arah mencapai matlamatnya yang baik itu. Jadi kalau kita nak sembunyikan kita punya tadi kelemahan kita tu, bolehlah kita sembunyikan. Manakala perbuatan mencari kedudukan, walaupun dia mengetahui bahawa dia tidak layak dari segi ilmu, kewarakan dan berketurunan baik, itu adalah perkara yang dilarang. Sekarang ni banyak ni, nombor 3 ni. Bahkan berlaku lobby kan. Lobby nak naik jawatan ni, jatuhkan kawan. Allah, nas'alullah salamah. Begitu juga halnya kalau dia memperelokkan cara sembahyangnya di hadapan orang. Ada orang solat khusyuk lalu tak gerak, nyamuk mari pun tak tampak, agar mereka menganggapnya khusyuk dalam solat. Dia sebenarnya seorang yang riak. Dia tidak harus mempengaruhi hati-hati agar percaya melalui perwatakan zahirnya dengan sikap berpura-pura, sebagaimana harta tidak seharusnya dimiliki dengan cara menipu. Jadi kita tahulah kalau kita ni pura-pura berat. Contoh kena ingatlah, orang puji kita berapa hari je, orang keji kita pun tak apa hari juga kan. Jadi biarlah pujian manusia itu, kalaulah benar mereka puji itu kerana memang kita layak, maka kita anggap ini satu motivasi, galakkan supaya kita teruskan perkara yang baik. Tapi kalau orang puji benda tak layak, sembunyikan diri, jangan bagi dia puji, jangan bagi dia puji. Itu harta dengan pangkat, dua rukun dunia. Tuan Syekh kita rahimahullah ta'ala bantu kita bayanu ilaji hubbil jah, penjelasan cara rawatan penyakit cintakan pangkat. Apa rawatan dia? Macam mana kita nak rawat dia? Apabila hati seorang itu dikuasai perasaan cintakan pangkat atau kedudukan, tumpuannya hanyalah untuk menjaga hati orang lain, berulang-alik menemui mereka dan menunjuk-nunjuk kebaikannya kepada mereka. Segala perkataan dan perbuatannya sentiasa menjurus ke arah memperkuatkan lagi kedudukannya di sisi mereka. Ini merupakan bibit-bibit sifat munafik dan juga asas kepada kerosakan sebenar. Jadi kita dipanggil bermuka-muka. Kita tahu orang ni tak baik, tapi depan dia, Masya Allah, kita lah paling kuat puji-puji. Siap dengan buat sajak lagi,
bersyair lagi, jangan. Ini bahaya sekali ini. Sebab orang tu anggap, oh aku dah betul dengan sebab pujian kita. In kana la budda, kalau terpaksa juga hadir dalam majlis, diam je lah, tak usah kata apa. Biar orang lain yang puji, jangan kita puji. Itu bahaya. Sebab bila kita puji orang yang tidak sepatutnya dipuji. So, siapa yang mencari tempat di hati manusia, dia terpaksa berpura-pura di hadapan mereka dengan menzahirkan perlakuan yang tidak benar. Betul lah, kita akan berlakon. Ini menjadikannya sanggup menunjuk-nunjuk dalam amal ibadatnya, ataupun sanggup menjerumuskan dirinya dalam perkara yang diharamkan. Kesemua itu dilakukannya semata-mata untuk memerangkap, mempengaruhi hati manusia. Oleh sebab itulah Nabi SAW mengumpamakan orang yang gilakan harta dan pangkat sehingga merosakkan agama mereka seperti 2 ekor serigala yang ganas yang dilemparkan dalam kandang kambing. Tuan-tuan ingat hadis ni? Hadis bandingan ini, Nabi kata mazibani ja'ian, bukanlah 2 ekor serigala yang lapar. Tengok, Nabi tak ja'ian, 2 ekor serigala yang lapar itu lebih bahaya, yang masuk dalam kandang kambing itu lebih bahaya daripada orang yang cintakan kepada dunia. Bandingan ini cukup simple tapi sangat mendalam. Sebab serigala kalau tak lapar pun dia ganas dah. Ni hak lapar pula, bayangkan. Justru cintakan pangkat atau kedudukan merupakan sebahagian dari perkara yang merosakkan dan perlu ditangani segera. Rawatannya adalah melalui adunan antara ilmu dan amal. Kita nak macam mana nak rawat dia? Jawabnya, kita ada ilmu dan kita ada amalan yang boleh menyelamatkan. Ada 2 cara. Cara rawatan yang pertama secara ilmiah. Letak situ, nombor 1, rawatan secara ilmiah. Ialah dengan menyedari bahawa faktor yang menyebabkan dia cintakan pangkat ialah keinginan menguasai sepenuhnya hati manusia agar tunduk dan memandang tinggi kepadanya. Itu ya punca kita ni. Punca kita ni nak suruh orang pandai hebat kita. Andai kata keinginan itu terlaksana dan tercapai, dia akhirnya akan mati juga. Kita ingat, pangkat aku ni tak lama-lama mati. Paling tinggi gambar je tergantung di dinding. Orang mari tengok, oh hebat dia dulu. Itu yang ada. Dia sepatutnya memikirkan risiko dan penyakit yang akan ditanggung oleh golongan yang cintakan pangkat atau kedudukan di dunia ini, di mana mereka akan menjadi sasaran hasad dengki serta tindakan-tindakan yang menggugat dan menyakiti mereka. Kita tahu kalau kita dapat kedudukan ini, orang akan dengki. Panah-panah akan dihala ke arah kita. Jadi kalau kita orang tak tahu, orang tak ada siapa, orang nak dengki apa dengan kita? Apa benda pun kita tak ada. Orang tak tahu. Oleh itu kamu dapati mereka sentiasa kelihatan takut kerana bimbang akan kehilangan pangkat dan kedudukan, di samping sentiasa berwaspada agar kedudukan mereka di hati masyarakat tidak berubah. Jadi bila kita ada pangkat ni, mari juga perasaan BI, kan? Pangkat kita nyerampah di orang ke, nyecabar di orang, maka ada kebimbangan situ, sebab nak jaga kedudukan. Hati manusia sentiasa berubah-ubah lebih cepat daripada air yang sedang menggelegak dalam periuk. Oleh itu, kesibukan dan keprihatinannya bagi menjaga kedudukannya di hati manusia yang bersifat sedemikian adalah merupakan masalah-masalah yang akan menyebabkan kedukecitaan yang terpaksa dihadapi di dunia ini. Kita kalau mikir sangat, kita akan takut buat benda macam-macam yang kita nak buat semata-mata kerana nak jaga kedudukan. Di samping itu, ia boleh menjejaskan usaha untuk menjaga kedudukannya itu. Dengan itu, perasaan berharap untuk memperolehi perkara dunia yang diingini, seperti mahukan kedudukan, adalah tidak berbaloi jika dibandingkan dengan kebimbangan yang dialaminya akibat daripada masalah-masalah tersebut. Mula-mula kita sibuk nak dapat jawatan, betul tak? Lepas tu sibuk nak jaga kedudukan. Jadi 2 perkara ni tak habis lah. Akhir sekali, bila berakhir, bila dia mati, dua-duanya rugi belaka. Inilah cara rawatan dari sudut ilmu. Jadi itu dia panggil, kalau kita guna bahasa yang biasa ni,
dia panggil ilmu muhasabah. Ilmu muhasabah. Kita fikir, aku ni habis duit banyak lah nak dapat jawatan. Bila dapat jawatan pula, apa benda sebenarnya aku nak ni? Kadang-kadang duit yang kita lobby orang sampai ratus ribu tu, kalau duit tu kita guna, banyak dah boleh. Tapi kesanggupan semata-mata nak kemasyhuran, nak glamour, nak kedudukan, menyebabkan seorang itu sanggup melakukan benda-benda yang menyalahi perasaan dhamir hatinya yang sendiri bila dia bermuhasabah. Itu dari sudut ilmu, dia panggil muhasabah. Dari rawatan dari segi praktikal, dari sudut amalinya, apa yang patut kita buat? Rawatan dari segi praktikal pula ialah dengan melakukan sesuatu tindakan yang boleh menghilangkan perasaan bangga dan pandangan tinggi orang ramai terhadap dirinya. Macam mana kita nak suruh orang ni? Orang pandang biasa kita. Dengan contoh cerita, sebagaimana yang diriwayatkan bahawa seorang raja telah datang menziarahi seorang lelaki-lelaki yang zuhud. Jadi orang besar ni nak mari rumah Tok Syekh ni, nak rapat-rapat dengan dia. Apabila baginda menghampirinya, dia terus meminta agar dihidangkan makanan, sayuran dan susu. Pok mari makanan tu, tak ada raja makan lagi, dia lalu dia makan dengan lahapnya di hadapan raja tersebut dengan suapan yang besar-besar. Kiri kanan pergi tak? Pok sayur ambil semua. Tangan pula celup molek dalam tu. Nak kata apa? Apabila raja melihat pelakuannya, dia mula memandang rendah kata zuhud, maka pelahak dia ni tak jadi, tak payah panggil dia, bagi duduk di istana. Sebenarnya dia tak nak jawatan tu. Ini mungkin muslimat ni ada pengalaman kot. Kalau orang mari minta kita, orang kita tak nak. Macam-macam dia buat. Mak dia pergi buat air tu, dia bukan letak gula, dia letak garam. Jadi bakar mertua tengok, bodoh ni buat air pun tak reti, tak jadi. Tapi kalau hak dia nak, ya Allah, tak. 2 hari tepah dah kek comel mari. Belah kek sembunyi kotak. Konon hak dia buat. Tu cerita. Jadi orang ni pun lakonan lagu ni sebab dia tak nak. Dan bukan semua orang boleh buat lagu ni. Bukan semua orang boleh buat perangai macam ni. Orang-orang yang hebat-hebat, betul lah. Kerana tu kita tengok sejarah ulama-ulama salafus salih. Imam Abu Hanifah contohnya, bila dia tak nak jawatan qadhi, kan, jawatan hakim, sampai peringkat dia kena marah. Tapi zaman kita ini jarang orang tak nak lah, tuan-tuan. Bukan tak nak lah. Sebab itulah waktu Izzuddin bin Abdul Salam ditangkap, waktu dia lawan pemimpin Mesir yang cuba nak buat sesuatu yang tak baik tu. Jadi dia letak jawatan segera. Jadi orang lain tak sanggup nak ambil jawatan tu. Saya kata zaman sekarang ni jangan letak jawatan. Ada sahabat-sahabat kita ni, bila dia merajuk dengan orang kampung, dia tak dengar kata jawatan imam ke, dia pergi letak jawatan. Lepas tu tak ada jawatan lah dia ni. Saya ingat orang kampung akan buat perarakan, pergi ke pejabat agama membela saya. Waktu nak letak jawatan tu begini tepuk meja, ustaz kita akan pertahankan. Lepas dia letak seorang pun tak pergi jawab agama. Ada juga pergi minta orang. Jadi kita kena tengok standard kita, level kita siapa. Jadi nak beramal praktikal macam ni, kena tengok darjat orang. Ada orang yang boleh mempengaruhi. Mana kalau dia bantah, orang dengar. Sampai peringkat orang akan dengar kata. Ni sehari dua ni simbol, apabila timbul ni satu tandingan lembu. Lembu apa ni? Macam tak kena ya pula kita ni. Kau tak undi lagi. Lembu tu. Jadi bila ada sahabat kita, Ustaz Dr. Zaharuddin Hafizahullah Ta'ala, dia tegur, benda tu jelas, benda tu memang tak betul. Patutnya bila orang tegur, semua terima kasih lah. Terima kasih, jazakallahu khairan, kerana menyelamatkan, membetulkan keadaan. Apa jadi? Kita tengok dalam Facebook. Saya pun tak nak baca. Dia kutuk dia, Allah subhanallah. Ini manusia yang kita ada. Sebab tu saya kata, ustaz-ustaz kita yang ikhlasnya duduk, yang ada jawatan, jangan cuba-cuba nak letak jawatan. Letak jawatan yang diisi oleh siapa? Ni, pengapu-pengapu ni akan ambil balik. Mereka ni gembira bila orang cakap yang benar, semuanya tekan.
Bukannya nak bela, bukan nak. Pembela tak ramai tuan-tuan hari ni. Pembela tak ramai. Kerana itulah, selagi kita boleh menyelamatkan diri kita, selamatkan. Waktu cakap ni tak apa, kami akan bela. Kami akan bela. Waktu kena duduk seorang lah jawab dia. Tengok. Syekh ni memang orang yang masyhur. Kalau tidak, takkanlah sampai peringkat raja nak pergi rumah dia. Apabila Ibrahim An-Nakhai dikendaki menerima jawatan qadi, Ibrahim An-Nakhai ini masyhur. Dia pergi ke pasar dengan berpakaian merah. Pakaian merah ni mungkin sebahagian tempat ni orang yang kerja sembelih haiwan. Dia pakai baju merah. Dia pergi pakai baju merah, lalu duduk melepak di tepi di pasar. Duduk relax situ. Orang tengok, macam mana nak latih qadi besar ini? Ini bukan taraf qadi ni. Taraf buka kedai kopi boleh. Jadi tak jadi lantik. Apabila orang zuhud mengasingkan diri, tentu hati mereka biasa, hati orang biasa akan memuliakannya. Jika dia bimbang fitnah ini berlaku kepadanya, dia hendaklah bergaul dengan mereka secara baik. Pergi ke pasar-pasar, membeli belah dan membawa sendiri barangannya ke rumah. Dia juga hendaklah menghapuskan keinginannya terhadap dunia mereka. Dengan cara itu hasratnya akan tercapai. Jadi adalah kadang-kadang orang duk viral kan, Tuan Syekh ni Masya Allah, dia berhenti kereta, dia pergi sapu tandas, pergi cuci tandas di masjid. Cuma saya tak tahu, kita nak buat cerita orang tu, kita tak betul-betul ke dia buat, ke kita je pandai-pandai nak menonjol-nonjol kan. Itu pun salah juga. Itu dia panggil rekaan cerita palsu. Akhir jadi cerita maudhu nama dia lah gitu. Jadi kalau betul dia buat, kerana kita nak tonjol dia. Saya dulu satu jumpa ada satu perhimpunan. Dia kata, tuan-tuan, waktu seorang tuan guru buka pondok di Kelantan, di Pasir Tumbuh ni, tak ada orang nak ikut dia. Akhir sekali, tanda cerita ni, cerita pelik ni, tanda cerita maudhu ni. Akhir sekali bila khatam kitab, dia mengajar kitab Jurumiyah, khatam kitab. Bila khatam kitab, dia panggil lah orang kampung ni nak sembelih kambing. Bila sembelih kambing dilapar, rupanya kitab Jurumiyah tu telah ditulis. Ini di kulit kambing tadi tertulis matan Jurumiyah yang dia ajar. Saya kata besar hebatnya. Saya pun tak ada dengar lagi. Kita yang buat. Ini Tuan Syekh macam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang warak, yang alim. Tak ada benda pelik bagi dia. Tapi bila dia mati, orang buat cerita pelik-pelik. Abdul Qadir Jailani begini, boleh panggil malaikat, marah malaikat sebab ambil nyawa anak makcik tu. Kalau Abdul Qadir ada kata dia ni, kenapa nampak dah ni? Bila aku sampai mereka boleh panggil malaikat begini. Ini panggil. Jadi kita ni kadang-kadang boleh menimbulkan fitnah. Jadi baiklah kita pergi berjalan di pasar macam biasa. Tapi jangan pula kita bila sekali-sekala duduk di pasar, kononnya nak hilangkan orang tuduh kita ni zuhud, kita pula berbual di kedai kopi lebih kuat suka daripada orang lain. Itu rusaklah kita. Ketawa berdekah-dekah sampai hilang dia punya muru'ah. Tak boleh. Kita pergi sekali-sekala duduk, tidak jadi masalah. Nabi-nabi pun yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar-pasar. Bishr Al-Hafi sering duduk bersama pemilik kedai minyak wangi. Dia duduk situ. Dan mereka sentiasa menjaga peraturan dan adab ahli zuhud sepanjang hari. Jadi tak salah kalau kita duduk di kedai, duduk di situ, boleh. Orang panggil nak menunjukkan diri. Kalau ada orang tanya soalan, mari. Tak ada orang tanya soalan, kita duduk berzikir. Alhamdulillah. Tamatlah kita bahaya, penyakit, gila pangkat dan harta. Tuan Syekh kita rahimahullah ta'ala telah meletakkan kepada kita dua cara untuk penawar kepada penyakit ini. Satu secara ilmu, kita berfikir, kita belajar. Satu lagi secara praktikal. Jadi praktikal ni sebenarnya tuan-tuan, cuma kadang-kadang kita bimbang juga. Bila ada majlis kenduri, ada majlis tempat jamuan kan, apa salahnya kita sendiri yang pergi ambil makanan, kita tolong servis dengan orang. Jadi kita letak. Anak waktu musim haji, mungkin sahabat-sahabat kita yang pergi haji ingat cerita ni. Dekat nak haji kita akan motivasikan. Tajuk dia Birrul Hajj, mana kebajikan dalam haji. Di antaranya kita letak tepi pangkat kita, siapa-siapa kita ni, profesor ke, datuk ke, apa benda, doktor, tuan, tan, tak tepi. Kita semua ni jemaah haji, Duyuf Ar-Rahman.
Jadi bila turun bas, masing-masing angkat beg, tolong. Bila mari waktu nak makan, kita angkat makanan, tolong bagi air. Lepas makan pula cari plastik hitam tu, tolong ambil sampah. Supaya kita ni sawasia, sama aja duduk situ. Jadi kalau ada majlis-majlis kenduri pun apa salahnya? Tak, ni dak kita waktu depan orang, masya-Allah tabarakallah. Oh, kita tolong ambil makanan lagi letak. Balik ke rumah, bibi tak boleh duduk. Bik, bawa air sini. Bangun kawan tu tengah tidur. Tak. Bik, ambil gelas. Jadi tawaduk kita lagu tu. Ini kadang-kadang nak menunjuk pun bahaya juga. Jadi kita boleh nilai. Oh, depan orang, masya-Allah tabarakallah. Ya. Oh, habis pinggan orang diangkat. Tama-tama kalau kenduri dekat masjid pula dah, Allah dia lah paling hebat. Makcik tu masya-Allah, Datin Seri tu. Dah, pinggan orang dia basuh lagi. Tapi kat rumah dia, apa tak basuh. Semua benda kena orang basuh belaka. Jadi ini sebenarnya tawaduk yang mengada-ngada, itu pun bahaya. Jadi kalau nak praktikal betul-betul. Sampai mereka kita panggil, kita pula isi makanan. Siap-siap hidang makanan, pergi panggil pembantu rumah kita, mari makan. Dia pula, saya pula jadi Puan Seri hari ni. Apa sekali-sekala kita nak jatuhkan egoan kita tu. Pasal itulah bila duduk di Mina, Allah SWT suruh kita tidur di Mina. Pada malam-malam kita syirik. Tidur di Mina ni seronok lah, tanyalah tu. Kaki kita atas kepala orang. Kaki orang atas kepala kita. Kadang-kadang yang berdengkur pula, ya Allah Tuhan Maha Kaya. Kerong-kerang kerak tarik sini. Saya awal-awal lagi warning, tuan-tuan, dilarang sebarang rakaman. Tak benar. Nanti dia orang share kan. Dulu orang panggil viral. Sekarang ni apa ni? Sorry foto. Apa ni? Hak baru ni pula ni. Istilah baru ni. Suah foto. Ni hak viral ni apa? Tak ngapa lagi buat ni. Macam tak terima ni hak baru ni. Tak. Saya kata tak sedap. Suah foto. Selfie juga sedap. Dia mazhab wasafi. Lawan dia dengan selfie. Itu cerita. Baik. Jadi Allah Ta'ala nak suruh kita duduk di situ dalam keadaan yang begitu sesak, beratur. Kat rumah kita mana ada beratur nak pergi tandas. Duduk di Mina kita boleh beratur sampai 1 jam. Terutama muslimat, saya cukup prihatin dengan muslimat. Nak buat macam ni, bilangan dia ramai, bilangan tandas sama. Kadang-kadang dia rampah kawasan laki-laki mari. Jangan kata muslimat rampah, kata bukan rampah, itu hak dia. Patutnya kita yang tak ramai ni bagilah peluang dia orang tu lebih banyak. Tuan-tuan ingat, beratur nak pergi tandas dengan tandas yang toilet yang Allah biasalah kat Mina tu kan. Masa tu terasa tak rasa gugurnya keegoan kita di hadapan Allah SWT. Itu penting. Karena itulah kalau kita pergi terus duduk cari hotel besar-besar, duduk hotel yang paling besar kali di Mekah tu. Paling cari hotel yang dekat tapi yang paling murah. Masuk tutup hidung gini masuk. Bang macam-macam dah. Barulah kita terasa. Tuan-tuan ni jok ni. Nak pergi kucuk ajar surat. Panggil sindiket hantar dia. Bayar 400-500 orang dulu. Baik, kita pergi kepada bab yang terakhir dalam perbincangan kita ni. Faslun fi adamil iktiras bizammin nas. Ini penting kerana zaman kita hari ni zaman orang suka makan daging orang. Suka tak suka? Suka. Bab tidak menghiraukan celaan orang. Orang pakai buat telinga tebal. Ketahuilah bahawa kebanyakan manusia menjadi binasa kerana takut terhadap celaan manusia dan sukakan kepada pujian mereka. Janganlah kita nak suruh orang cela kita pakai baju tarik pergi pasar, jangan. Makcik tu zuhud tu. Kalau cakap zuhud tak apa, takut orang kata gila. Gila lah dia tu. Boleh jadi bankrupt dia punya syarikat. Kita jangan melampau sangat. Buat yang munasabah. Oleh itu, segala gerak-geri mereka akan dikawal supaya menepati kemahuan atau cita rasa manusia kerana mengharapkan pujian dan takutkan celaan. Itu yang kita ni, takut orang cela, takut orang kata kita. Ini semua termasuk dalam perkara yang membinasakan dan perlu ditangani segera. Kita maksud dia, kalau kita buat benda yang tak baik, orang cela, itu tidak terpuji, memang patut kita berhenti. Tapi kita buat benda baik, mempertahankan yang hak, tapi orang cela kita, itu kena sabar. Mana ada semua benda orang nak puji. Kalau yang taknya, bila menyalahi kehendak mereka, orang tak akan puji kita. Cara merawatnya ialah dengan melihat kepada sifat keistimewaan yang menjadi bahan pujian itu. Kenapa orang puji saya?
Sekiranya ia benar-benar terdapat pada diri kamu, maka ia tidak terkeluar dari dua keadaan, iaitu sama ada sifat tersebut sememangnya patut disukai, seperti ilmu dan warak, ataupun perkara yang tidak sepatutnya disukai, seperti pangkat dan harta. Jadi kalau orang puji kita ni kerana kita ada ilmu, kerana apa, maka kita kata Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan mereka mendapat manfaat daripada ilmu kita. Tapi kalau semata-mata pangkat dengan harta kita, apa kita nak buat? Tengok, dalam keadaan pertama, perkara yang memangnya patut disukai, mana kita ada ilmu dengan warak tadi, cara merawatnya ialah berwaspada terhadap su'ul khatimah. Su'ul khatimah, iaitulah kesudahan yang buruk. Berapa ramai orang-orang yang mati dalam keadaan tidak baik, wal'iyazbillah. Sikap berwaspada dan menaruh perasaan bimbang terhadapnya akan menjadikannya tidak terlalu gembira dengan pujian-pujian. Sekiranya kamu merasa gembira dengan memiliki sifat istimewa itu kerana mengharapkan husnul khatimah, kesudahan yang baik, kegembiraanmu adalah atas dasar mensyukuri limpah kurnia Allah yang telah memberikan kepadamu ilmu dan takwa, bukannya kerana pujian manusia. Jadi kalau orang puji kita, kita berdoa kepada Allah Ta'ala banyak-banyak supaya Allah kekalkan kebaikan yang ada. Tapi kalau memang itu kelayakan yang kita ada, kita kata Alhamdulillah, Allah Ta'ala dedahkan kebaikan kita tu sampai orang tahu. Patutnya kita sembunyikan, patutnya sembunyikan. Ini memang agak sukar lah, agak sukar. Sebab kita ni kalau kita bincang tentang husnul khatimah, tuan-tuan tak akan berani bercakap tentang orang. Berani tak berani? Tak berani. Berapa ramai orang yang baik-baik, akhirnya di saat akhir hujung usia, tak, dulunya sediam tak cara orang, tapi hari ni duduk sibuk hal orang. Pagi, petang, siang, malam duduk kutuk orang, duduk maki orang, duduk sebar keburukan-keburukan orang. Jadi orang ni bimbang kita. Saya kalau ceramah dalam projek mega yang saya kempen tu, kan ada hadis, nama dia hadis Ummu Habibah. Ingat, Ummu Habibah ni anak kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni ketua Quraisy yang berlawan dengan Nabi berapa tahun? Tulis fakta sejarah. Daripada Nabi dibangkit jadi Rasul sampai Nabi kita hijrah, sampai Nabi kita nak masuk Hudaibiyah tahun ke-6, berapa tahun dah tu? 18 dah. 2 tahun Nabi kita hijrah, 12 tahun kan. Kemudian 6 tahun, 18 tahun dah berlawan. Nabi nak masuk Mekah, dia tak pernah. Tak ada visa, no entry. Bukan visa tambahan 2,000 ni. Itu pun sibuk dah kita dah. Ini tak boleh masuk. Mana yang berlawan? Tahun yang ke-7 mula goyah. Tahun yang ke-8 masuk Islam. Jadi dia berlawan dengan Nabi berapa tahun? 20 tahun. Akhirnya jadi sahabat, bersahabat dengan Nabi 2 tahun, duduk dalam syurga sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu husnul khatimah. Yang kita bimbang, orang dulunya kuat, membela Islam, berdakwah, akhir sekali di akhir-akhir hayatnya tak suka kepada dakwah, buat benda-benda yang entah apa yang kita tengok, benda mungkar, benda maksiat atau perkara-perkara yang tidak baik, wal'iyazbillah. Itu patut kita bimbang, patut menjadi kebimbangan kita. Manakala keadaan yang kedua, iaitulah dipuji kerana pangkat dan hartanya, perasaan gembira dengannya adalah seperti merasa gembira dengan tumbuh-tumbuhan di bumi yang tidak lama selepas itu akan mati kekeringan. Kita ni tak suka lah tak? Pergi kamera Highland ke apa? Pergi beli bunga orkid, beli apa lagi? Tak beli pun, duduk selfie di paket itu juga. Bimbang kita, takut rebah atas tu tak luka je. Dia main undur cari bunga ni. Jadi kedudukan kita, pangkat kita tu macam pokok-pokok je. Dia akan kering layu sekejap. Kering tak kering? Kering. Ini ingat. Hanya orang yang cetek akalnya yang merasa gembira atau seronok dengan perkara tersebut. Sekiranya sifat yang menjadi bahan pujian tersebut tidak ada pada kamu, memang kita tak ada pun orang puji saya, kamu dianggap gila jika kamu merasa seronok dengan pujian tersebut. Dalam hadis Nabi kata kala bisi saubai zur, apa ni, seperti orang yang puji benda tak ada ni, seperti kita pakai benda yang kita tak ada, pakai baju orang lain.
Bukan baju kita pun orang puji. Kita telah menerangkan keburukan pujian dalam bab bahana lidah yang dahulu. Tengok balik dalam kitab kita yang lepas. Kemudian tidak seharusnya gembira dengannya, bahkan sepatutnya merasa gusar dan tidak selesa sebagaimana yang dilakukan oleh ulama salaf dahulu, di mana mereka bukan sekadar benci kepada pujian-pujian tersebut, bahkan memarahi orang-orang yang memujinya. Jangan dipuji. Mengatasi masalah takut pada celaan manusia. Tadi kita ubat tak hiraukan pujian orang. Yang kedua ni, orang keji kita pula. Mengatasi masalah takut kepada celaan manusia dapat dipahami secara spontan dari cara merawat penyakit sukakan pujian itu ialah sebaliknya. Jadi kalau orang keji kita, sebab apa orang keji? Kita cek tengok. Dia keji sebab kita menyatakan kebenaran. Kita tegur benda-benda mungkar, benda yang tak baik, kita kata ini tak baik ni. Orang puji, orang keji kita kata alhamdulillah, Allah nak angkat darjat kita. Dengan sebab aku mempertahankan kebenaran, aku dikeji, kita boleh pahala. Boleh pahala ke tidak? Boleh pahala, biarkan. Secara ringkasnya, orang yang dia mencemuh kamu itu ada dia benar, sama ada dia benar dan bertujuan menasihati kamu atau sebaliknya. Mana kalau betul-betul dia marah kerana kita salah, lain. Jika dia benar, kamu sepatutnya merasa terhutang budi kepadanya dan janganlah marah kerana dia telah menjelaskan segala kekurangan kamu untuk kamu perbaiki. Jadi kalau dia benar, ingat tak dalam perbincangan lepas, kata-kata Sayyidina Umar kata apa? Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubina. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang telah memberi hadiah kepada kami keaiban kami. Maknanya menyatakan kelemahan kita. Umar itu doa Sayyidina Umar. Kita berani tak berani doa lagu ni? Kita kata celaka lah. Siapa dia buka rahsia saya tak? Marah lalu. Umar tak? Itu sikap dia. Jika dia benar. Kalau dia tidak bertujuan untuk menasihati, saja dia nak share, nak jatuhkan kita, ketahuilah bahawa dia sebenarnya telah melakukan jenayah terhadap agamanya sendiri, dan kamu pula mendapat manfaat dari kata-katanya itu. Ini kerana dia memberitahu sesuatu perkara yang kamu tidak pernah tahu dan mengingatkan kamu kesalahan-kesalahan atau dosa yang mungkin kamu telah lupakan. Dia tak benar, tapi kita beringatlah ini kesalahan, jangan buat. Jangan dibuat. Jika cerita itu sengaja direka-rekakan sedangkan kamu tidak bersalah, kamu hendaklah memikirkan 3 perkara. Yang pertama, sekiranya kamu benar-benar tidak melakukan kesalahan tersebut, kamu tetap tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan lain yang seumpamanya. Hak ni kita tak buat, tapi hak lain ada. Ini bermakna Allah lebih banyak menutupi kesalahan yang kamu lakukan berbanding apa yang didedahkannya. Kita kata alhamdulillah, banyak lagi orang tak tahu sebenarnya. Hak ni orang tahu sikit ni. Oleh itu, bersyukurlah kepada Allah kerana dia tidak mendedahkan kesalahan tersebut dan membela kamu dengan cara menjadikan musuhmu hanya menyebut kesalahan-kesalahan yang kamu tidak lakukan. Jadi kalau orang sebut, orang kita tak buat, sedap kita nak nafi. Bila saya buat? Saya tak ada pun tempat sebut. Pada tarikh sekian, saya berada di Mekah, contohnya. Orang tuduh kita buat maksiat di tempat, kita boleh bukti kan? Jadi alhamdulillah, selamat kita. Cuma kita kena memikir, alhamdulillah, sebenarnya banyak lagi kesalahan aku yang orang tak tahu, yang Allah sembunyikan. Kita syukur. Yang kedua, semua itu menjadi penebus kafarah kepada segala kesalahan kamu yang lain. Jadi ada kan ulama salaf ni, bila orang bagi tahu kepada dia, Syekh, orang tu kata begini kepada awak, dia katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah beri kepada saya pahala yang saya tak buat. Berani tak kita kata lagu tu? Kalau kita dengar orang mengumpat kita, orang bagi tahu ni, orang hantar poster ke yang orang duduk edit kata macam-macam, apa kita jawab? Kelaka, bahasa Natan ni. Tak ada apa kita ni. Fitnah berlaku dah, pahala tak dapat. Tapi kalau kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala beri pada kita pahala yang aku tak buat, kita tak buat pahala lagi hari ni. Tapi dah orang tu fitnah kita, kita boleh pahala dia. Boleh pahala dia. Di akhirat dia jadi apa? Muflis.
Jangan pula kita seronok. Tak. Kita pula buat benda-benda nak suruh orang kata kita. Tak boleh. Kita menjadi bahan fitnah. Tak boleh. Jangan dibuat. Yang ketiga, orang itu telah melakukan jenayah terhadap agamanya sendiri dan dia terendah kepada kemurkaan Allah. Oleh itu, kamu seharusnya memohon agar Allah mengampuninya. Sebagaimana diriwayatkan bahawa seorang laki-laki telah mencederakan kepala Ibrahim bin Adham. Seorang ulama tasawuf ni. Lalu Ibrahim mendoakan keampunan untuk laki-laki tersebut dengan berkata, aku diberikan pahala kerana perbuatannya dan aku tidak sekali-kali mahu dia diseksa disebab aku. Subhanallah. Pahala dia aku ambil, tapi dia aku tak mahu Allah Ta'ala seksa dia. Cerita ini telah disebut dalam bab kelebihan berlemah lembut Al-Hilmi dahulu. Saya lihat bab yang demikian. Dia pun tak mau ulang balik. Dia suruh kita ni bila belajar kitab, bukalah balik kitab tu. Jangan mari buka depan ustaz tanya muka surat berapa. Itu nampak sangat kita ni tidak semangat belajar. Alhamdulillah, tamatlah kita perbincangan tentang bahaya pangkat dan kedudukan serta bagaimana nak menyelesaikan masalah pujian dan kutukan orang. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perbincangan bab yang ke-23, babur riya, bab penyakit yang ada dalam hati kita ni yang sangat berbahaya, insya-Allah dalam jalsah kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.